Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini dalam sesi PDPR kita hari ini. Dan hari ini kita sambung lagi. Tajuk bagi hari ini ialah kemahiran proses sains, iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, so apakah itu mengukur dan menggunakan nombor ya? Okey, mengukur dan menggunakan nombor ini merupakan satu lagi kemahiran proses sains, iaitu seperti memerhati juga. Sama seperti memerhati. Maksudnya kita melihat sesuatu tersebut dan kita terangkan. Tetapi berbeza sedikit daripada pemerhatian, di mana di dalam mengukur dan menggunakan nombor kita perlu membuat pemerhatian tetapi menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Mesti ada nombor. Semasa kita membuat pemerhatian itu kita menggunakan nombor 1, 2, 3. Contohnya, berat bagi buah apple ini ialah contohnya 40 gram. Panjang buku ini ialah 30 cm. Ada nombor. Dan kita menggunakan alat berunit piawai. Bila sebut alat, apabila kita menyebut alat berunit piawai, bermaksud alat itu adalah standard. Unitnya itu adalah standard, di mana diguna pakai di seluruh dunia. Sama sahaja di seluruh dunia. Katakan di Malaysia panjangnya 1 cm, alat tersebut 1 cm sebesar itu, kita bawa di mana-mana pun tetap 1 cm. Bawa di London tetap 1 cm, kita bawa di Thailand tetap 1 cm, di Jepun tetap 1 cm. Alat berunit piawai ialah alat standard yang diterima satu dunia, di mana pengukurannya adalah sama. Ya, okey. Kemudian kita lihat dalam gambar rajah ini, ya, dalam ini ialah buku teks awak. Jadi semua rujuk buku teks masing-masing, muka surat 6, ya. Rujuk buku teks masing-masing, muka surat 6. Ini merupakan jam randik. Ya, jam randik ini kita gunakan semasa mengukur masa semasa pertandingan lumba lari. Masih ingat lagi tak? Dah lama dah kita tak ada pertandingan seperti ini kan, sejak PKP. Jadi semasa pertandingan lumba lari, bersukan, ya, acara balapan, untuk mengukur masa bagi setiap pelajar-pelajar yang bertanding lumba lari tersebut, kita perlulah ukurnya dengan menggunakan jam randik. Jadi jam randik ini merupakan salah satu alat piawai di mana diguna pakai untuk seluruh dunia, dan unit yang digunakan, ukuran yang digunakan juga dipakai di seluruh dunia. Contohnya untuk jam randik ini, unit yang dipakai ialah yang digunakan ialah saat, ya. Okey, seterusnya. Ini pula ialah cara bagaimana awak nak mengukur panjang. Okey, tengok betul-betul, ni penting, ya. Cara awak nak mengukur panjang, awak tengok di sini. Pertama kan, awak ambil pembaris awak letaklah pembaris awak di tempat yang rata, letak tempat rata. Kemudian perhatikan nombornya pada pembaris tersebut. Okey, sangat penting untuk perhatikan nombornya, terutama yang sifar ini, ya, senggat sifar. Kemudian awak ambillah awak punya apakah objek yang awak nak ukur, letak pada senggat sifar. Senggat sifar tu maksudnya letak pada nombor yang ada sifar tu, betul-betul pada nombor yang sifar tersebut. Kemudian langkah kedua, mata awak perlulah bersetentang. Bersetentang, betul-betul bersetentang pada nombor tersebut. Okey, dan juga objeknya, selari dengan nombor dan objeknya, ya, seperti ini. Lihat dalam gambar rajah tersebut. Kedudukan mata yang betul tersebut yang warna hijau ni, ya. Yang warna merah kedua ni tidak betul. Mestilah bersetentang
dengan objek yang di hujung dan juga pembaris bahagian hujung pembaris tersebut. Okey, oleh itu kita akan dapat bacaannya 9 cm. Pembaris ini merupakan alat piawai dan unit yang digunakan sentimeter merupakan unit piawai yang digunakan pakai di seluruh dunia, ya. Okey, ini merupakan pembaris kamu. Okey, semasa kita nak mengukur panjang, kita letaklah pembaris kita di tempat rata, ya. Okey, kemudian awak perhatikan. Okey, penting untuk kita perhatikan sengat kosong di sini kerana nanti kita perlu letakkan objek kita pada sengat kosong, ya, sengat sifar. Okey, seterusnya, okey, contohnya saya nak mengukur kad ini. Jadi saya letakkan kad ini pada sengat kosong. Okey, betul-betul selari dengan sengat kosong. Kemudian apabila kita ingin mengukur panjang bagi kad ini, lihat di hujungnya. Okey, awak lihat di hujungnya di sini dan mata kita perlulah berada bersetentang. Okey, bersetentang dengan bacaan, okey, dengan bacaan tersebut, ya, dan kad ini bersetentang, betul-betul bersetentang, tegak bersetentang dengan hujungnya. Okey, jadi kita akan dapat bacaannya 8.5 bagi panjang kad ini. Ini merupakan alat piawai yang lain yang kita gunakan sebab yang dalam gambar ini merupakan jam randik, ya. Jam randik ini kita gunakan di dalam bilik sains, ya, semasa kita menjalankan eksperimen. Yang ini pula merupakan jam randik yang digunakan semasa sukan. Ini penjaga masa menggunakan jam randik ini bagi mengukur kelajuan pelari, ya. Semasa bersukan kita berlari kemudian juru masa akan diukurlah berapakah kelajuan bagi pelari tersebut, ya. Okey, kemudian kita ada penimbang. Okey, ini merupakan penimbang berat, ya. Untuk menimbang contohnya berapakah jisim bagi tepung ini. Contohnya 1 kilogram, 500 kilogram, 400 kilogram, ya. Okey, ini juga merupakan alat piawai. Okey, seterusnya tadi saya dah ajar awak tentang mengukur dan menggunakan nombor. Okey, jadi apa yang perlu awak buat? Okey, latihan awak ialah buku aktiviti muka surat 4. Okey, dalam buku aktiviti ini senang saja, muka surat 4. Awak pertama nyatakan alat pengukur. Awak lihat, oh ini pertandingan berenang. Tengok gambar ni, pegang alat apa ni? Oh, saya beri contoh. Oh, ini merupakan jam randik. Alat pengukur jam randik. Unit piawainya apa? Awak carilah mana unit piawai. Yang penting awak tengok gambar, tengok betul alat. Soalan atas alat, bawah unit pengukur. Kalau contohnya yang atas ini alat pengukur jam randik, unitnya mestilah saat. Begitu. Okey, jadi awak masukkan jawapannya, ya. Okey, soalan yang seterusnya yang awak perlu buat muka surat 5. Buku aktiviti muka surat 5 senang sahaja. Ambil pembaris awak, ya, ambil pembaris. Ukurlah panjang bagi gambar ini. Gambar gunting, pemadam, pensel, pengorek pensel. Awak ambil pembaris di rumah awak, ukur. Ingat, apa yang saya pesan mesti bermula daripada sifar dan kemudian perhatikan di hujungnya, mata perlulah bersetentang dengan senggatan nombor yang perlu awak lihat di bahagian hujung objek. Okey. Kemudian awak baca, tuliskan panjangnya di sini. Tuliskan jawapan awak di sini. Objek ini awak tuliskan nama objek. Contoh, gunting. Awak tulis di sini gunting. Panjangnya berapa? Awak ukur panjangnya.
Katakan panjangnya 10, tulis 10 cm. Okey, itu sahaja untuk nombor 1. Belum lagi. Untuk nombor 2, apakah alat digunakan untuk mengukur panjang objek di atas? Dan sebentar tadi awak mengukur keempat-empat objek ini, apakah alat yang awak gunakan? Adakah awak menggunakan jam randik? Adakah awak menggunakan penimbang? Adakah awak menggunakan pembaris? Awak pun tulis nama alat. Soalan keduanya, mengapakah kamu menggunakan alat tersebut? Mengapa menggunakan pembaris? Kenapa gunakan pembaris? Tak boleh ke gunakan yang lain? Boleh tak ukur panjang guna contohnya mancis, menggunakan jengkal tangan? Boleh tak gunakan alat yang lain? Ya? Mengapa? Soalan ni, kenapa perlu guna pembaris? Kenapa perlu guna pembaris? Jadi awak nyatakan mengapa awak perlu menggunakan pembaris. Okey, itu ialah latihan awak muka surat 5 dan muka surat 4. Okey, kesimpulannya apa yang kita belajar untuk hari ini? Ulang semula apa yang kita belajar hari ini. Kemahiran proses sains iaitu mengukur dan menggunakan nombor, di mana kemahiran ini seperti juga pemerhatian tetapi mesti guna nombor, dan semasa kita mengukur kita menggunakan alat piawai. Sebagai contohnya, kalau panjang guna pembaris, kalau berat guna penimbang, kalau awak ingin mengukur masa awak boleh menggunakan jam randik. Okey, jika awak menggunakan pembaris semasa mengukur panjang, pastikan objek awak tersebut berada pada sengat sifar dan baca di hujung objek tersebut. Mata perlu tegak bersetentang dengan sengat dan juga hujung objek. Okey. Penting sangat kita menggunakan alat piawai semasa kita mengukur supaya kita mendapat bacaan yang tepat. Ya, bacaan yang tepat. Okey, itu sahaja hari ini. Buat latihan awak. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.